Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Jabatan Teknologi Makanan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas. Hari ini kami akan membentangkan satu inovasi yang kami namakan sebagai sistem pengiraan produk setempat ataupun kami panggil sebagai Price Call 2.0. Okey, untuk inovasi ini kami menggunakan converter kalkulator dan aplikasi Google Sheet bagi penjanaan sistem pengiraan. Kajian ini kami bangunkan sebagai pemudah cara dalam penyediaan platform pembelajaran dan pengajaran bagi kursus Food Product Innovations. Sistem price call ini memberikan maklumat makanan bagi keperluan pelabelan dan pengiraan kos keuntungan serta harga produk. Okey, dalam kajian ini kita dapat transformkan kaedah pengiraan secara manual kepada sistem pengiraan secara dalam talian. Okey, ini merupakan paparan hadapan Google Site untuk sistem pengiraan produk setempat Price Call 2.0. Untuk inovasi ini, kami ada dua objektif. Objektif pertama adalah untuk menghasilkan sistem pengiraan bagi maklumat makanan dan harga jualan produk. Objektif yang kedua adalah untuk menghasilkan satu platform pembelajaran setempat yang menarik dan pelbagai kepada student. Okey, untuk inovasi ini kami dapat mengurangkan tiga masalah, iaitu yang pertama boleh mengurangkan penggunaan kertas A4 bagi pencetakan borang-borang pengiraan pelajar, dan yang kedua kami dapat menghasilkan sistem pengiraan mudah bagi mengelakkan kesilapan sewaktu pengiraan dilakukan menggunakan kaedah manual, dan yang ketiga kami dapat membantu dalam menyediakan bahan-bahan pembelajaran setempat bagi memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat. Okey, jika pelajar ingin mengira secara manual, mereka akan menggunakan borang seperti berikutlah. Borang manual yang telah digunakan oleh pelajar sebelum ini. Dalam penghasilan Price Call 2.0, ikut ditunjukkan catat alih bagi penyediaan sistem Price Call 2.0 di mana penjanaan formula akan dilakukan menggunakan sistem convertcalculator.co dan juga Google Sheet, di mana formula akan dijana dengan menggunakan dua sistem tersebut, dan seterusnya akan dimasukkan rumus bagi pengiraan, dan seterusnya rumus pengiraan akan dipindahkan ke dalam pangkalan Google Site, dan seterusnya dalam pangkalan Google Site para pelajar juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang telah dimuat naik ke dalam sistem Google Site dan seterusnya boleh dilayari secara atas talian. Bagi maklumat pemakanan, pengiraan maklumat pemakanan akan dilakukan menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelajar, di mana jumlah berat produk yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam berat yang diperlukan, di mana bagi maklumat pemakanan akan dinyatakan nilai kalori, karbohidrat, protein dan juga lemak yang akan dianggarkan dengan mendarab berat nutrisi dengan nombor perkali yang disenaraikan. Berikut dipaparkan Nutritional Facts Calculator yang terlibat. Para pelajar akan memasukkan bahan-bahan yang digunakan. Sebagai contoh, sekiranya menggunakan chicken ataupun ayam, so para pelajar boleh mencari maklumat bahan ramuan yang digunakan. Seterusnya akan memasukkan berat bahan yang digunakan dan saiz hidangan, dan seterusnya maklumat pemakanan bagi nilai tenaga, protein, lemak dan karbohidrat akan dipaparkan daripada maklumat yang diberikan seperti yang ditunjuk dalam slide. Okay. Bagi pengiraan harga produk terbahagi kepada 3 bahagian, di mana para pelajar ataupun pengguna akan memasukkan berat bagi bahan mentah yang digunakan termasuk harga. Kemudian seterusnya akan masukkan maklumat berkaitan dengan pembungkus, dan seterusnya akan mendapatkan maklumat berkaitan dengan detail kos, di mana dari segi harga produk dan juga keuntungan. Berikut saya tunjukkan sistem yang diguna pakai. So untuk nutritional fact, so para pelajar boleh pergi kepada menu Nutritional Fact Calculator, dan di sini para pelajar ataupun pengguna perlu menekan platform ataupun button pop-up pada menu pengiraan,
untuk memaparkan pengiraan dalam bentuk Excel seperti yang dipaparkan. Okay, seterusnya, para pelajar boleh memilih bahan ramuan yang diperlukan. Sebagai contoh, sekiranya sebagai contoh saya menggunakan lemon. So para pelajar hanya klik pada bahan mentah yang digunakan, lemon. Seterusnya, perlu masukkan maklumat bagi berat bahan mentah yang digunakan. Sebagai contoh, sebanyak 100 gram lemon. Okay, untuk per serving, untuk contoh sebagai minuman lemon adalah sebanyak 200 gram dan servis per package adalah sebanyak 1, dan seterusnya di sini akan dipaparkan maklumat bagi tenaga, protein, fat dan juga karbohidrat. So di sini para pelajar dapat menggunakan nilai pemakanan ini untuk diletakkan di dalam label. Okay, selain itu, untuk costing calculator, para pelajar boleh mendapatkan pengiraan berkaitan dengan harga jualan produk yang dibangunkan. Okay, sebagai contoh, sekiranya saya ingin menghasilkan burger ayam, so antara bahan mentah yang terlibat adalah chicken, ayam. Seterusnya, saya juga ada menggunakan garam dan juga bahan mentah yang ketiga, tepung. Sekiranya bahan mentah tiada di paparan, so para pelajar ataupun pengguna boleh memilih lain-lain. Dan sekiranya tiada bahan mentah yang lain, just biarkan saja. Sesuai masukkan nilai bagi berat bahan mentah yang digunakan. Sebagai contoh, ayam saya menggunakan 1 kilo, garam saya menggunakan 0.1 gram, dan juga untuk saya menggunakan tepung 1 kilo. Okay, untuk yang lain saya boleh biarkan saja dan masukkan nilai. Contohnya ayam untuk 1 unit RM10, untuk garam sebanyak RM2 dan untuk tepung sebanyak RM2. Okay, di sini kemudian masukkan number of processing per day. Saya menghasilkan 2 kali pemprosesan burger setiap hari dan burger yang saya dapati adalah sebanyak 50 keping. So ini adalah total bahan mentah yang saya perlukan untuk menghasilkan 50 keping burger tersebut. Daging burger tersebut. Seterusnya dimasukkan untuk bahan pembungkus. Sebagai contoh, saya menggunakan plastik ataupun boleh masukkan box, dan juga saya juga menggunakan stiker. Okey, seterusnya kuantiti seperti yang sebelum ini sebanyak 50 unit burger. Okey, untuk harga RM1 dan juga RM1 untuk 1 unit, dan untuk kos overhead perbungkus adalah sebanyak 100. Seterusnya saya perlu masukkan total working operation days. Contohnya setiap bulan saya bekerja sebanyak 20 hari. Ini sekadar prototype untuk para pelajar membangunkan syarikat. Okay. Okay, seterusnya didapati sini untuk propose selling price untuk satu bungkus burger tadi adalah sebanyak RM2.61, dan sekiranya ingin mendapatkan 50% keuntungan, saya boleh menjual sebanyak RM3.92. Selain itu, para pelajar juga boleh mendapatkan maklumat lain sebagai contoh berkaitan dengan pemasaran produk, berkaitan dengan bahan pembungkus yang digunakan. Di sini para pelajar boleh melihat berkaitan dengan peraturan, garis panduan, pelabelan. Okay, selain itu, kalau pergi kepada menu supply packaging material, para pelajar boleh mendapatkan maklumat berkaitan contoh-contoh packaging yang boleh digunakan beserta harga, dan di sini juga ada diletakkan directory di mana para pelajar boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan produk yang telah dihasilkan sebelum inilah. Sebagai contoh yang ini. So para pelajar boleh mendapatkan sedikit maklumat berkaitan dengan contoh-contoh produk yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Okey, dan diletakkan juga contoh-contoh pamphlet untuk para pelajar mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, jadi antara label yang dihasilkan oleh para pelajar untuk produk
prototip yang akan diadili oleh juri peringkat dalam dan juga peringkat luar, sebagai contoh daripada SIRIM, MARDI dan juga daripada Jabatan Pertanian. Bagi impak inovasi produk ini adalah pengiraan boleh dilakukan lebih pantas menggunakan sistem pengiraan Price Scout 2.0. Pelajar juga lebih yakin untuk membuat penerangan berkaitan pengiraan maklumat pemakanan, harga produk, kos pengeluaran dan keuntungan sewaktu pelancaran produk baru makanan. Ianya juga dapat mengurangkan kesilapan sewaktu pengiraan harga produk, kos pengeluaran dan keuntungan dilakukan. Peningkatan dalam penilaian markah pelajar juga telah bermula pada tahun 2017 lagi. Para pelajar juga boleh mendapatkan pelbagai maklumat tambahan berkaitan secara aplikasi setempat menggunakan sistem Price Scout 2.0. Ianya boleh mengurangkan beban pensyarah kerana tidak perlu mencetak borang-borang pengiraan secara manual. Sebanyak 67% pengguna bersetuju menyatakan bahawa sistem pengiraan Price Scout 2.0 dapat membantu sistem pengiraan produk menjadi lebih mudah dan sistematik. Sebanyak 62% menyatakan sistem Price Scout 2.0 dapat mengurangkan kesilapan sewaktu pengiraan dan menjadikan kadar keuntungan dapat dihitung dengan lebih mudah. Peningkatan pencapaian pelajar juga dan juga bilangan pelajar mendapat grade A meningkat selepas penggunaan sistem Price Scout 2.0 berbanding penggunaan kaedah secara manual. Ini menunjukkan bahawa penggunaan inovasi mampu memberi impak kepada pencapaian pelajar. Ini adalah antara analisis pencapaian markah pelajar, iaitu perbandingan penilaian keterusan pelajar bagi kursus Food Product Development dan juga analisis selepas penggunaan sistem Price Scout 1.0. Ini adalah penggunaan inovasi dalam laporan pelajar. Sebagai kesimpulan, inovasi yang dibangunkan ini mampu membantu pelajar mengambil kursus Food Product Innovation bagi membuat hitungan maklumat pemakanan dan harga jualan produk dengan lebih mudah dan sistematik. Sistem Price Scout 2.0 membantu pelajar dan pensyarah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan memudahkan pelajar mendapatkan maklumat berkaitan pembangunan produk baru di pasaran. Penambahbaikan sistem inovasi ini juga dilaksanakan pada tahun 2019 lagi, juga bertepatan dengan pandemik COVID-19 yang mana para pelajar boleh mendapatkan maklumat secara atas talian dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, ianya boleh mengurangkan penggunaan kertas bagi cetakan borang-borang pengiraan dan melestarikan teknologi hijau. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum.